Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi bertemu kembali dalam siri tadarus dan tadabbur. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-42, insyaAllah. Ayat 42, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 42, insyaAllah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita selesai baca surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-42. Baik, ayat 42 menceritakan tentang rasul-rasul yang terdahulu yang telah diutuskan oleh Allah kepada satu kaum. Kemudian apa yang berlaku dekat kaum tersebut setelah mereka ni menolak dakwah para rasul. Ini penting kepada kita supaya kita sebagai umat ini mengambil pengajaran dan iktibar atas apa yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Maknanya sebagaimana kamu ni ada rasul,
umat-umat dulu pun ada rasul. Setiap umat ada rasul. Dan rasul-rasul tu telah datang kepada umat sebelum kamu. Makna kamu ni yang terakhir. Kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nahnul akhiruna fid dunya. Kita ni umat terakhir di dunia. Tetapi al-awwaluna al-maqdiyyu alaihim yaumal qiyamah atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terawal akan dihitung pada hari kiamat. Jadi sebelum daripada kita ni dah ada rasul yang datang kepada umat-umat mereka. Jadi ambil sila, ambil peringatan pada apa yang telah berlaku kepada mereka. Okey. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Lalu mereka mendustakan Rasul, maka kami seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit. Bil-ba'sa'i wad-dharra. Kami timpakan kepada mereka bil-ba'sa'i wad-dharra, yakni al-faqr wad-dhiq fil 'aishi. Disebut juga dalam tafsir kefakiran dan kesempitan hidup. Jadi susah. Tujuan Allah Ta'ala bagi susah tu, tujuan apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka ni berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Jadi Allah ni apabila dia hantar Rasul, bersamanya juga Allah uji kaum tersebut. Allah uji kaum tersebut dengan kesusahan dan kesempitan hidup. Tujuan apa? Supaya mereka ni rasa mereka perlu kembali kepada Allah. Ini boleh jadi salah satu daripada jawapan kepada persoalan kenapa umat Islam ni banyaknya susah. Walaupun ada juga orang Islam tu kaya dan ramai, bukannya sedikit, tapi banyak juga orang Islam ni susah. Okey? Dan kaum-kaum terdahulu pun sama juga. Mereka ni Allah bagi susah dulu. Ni. Cerita ni belum lagi dibinasakan. Ni bukan cerita binasa lagi. Ni baru kesempitan hidup waktu Rasul masih lagi mengajak mereka. Tujuan dia supaya bila mereka rasa susah, dia rasa perlu kepada bantuan. Bila dia cari, tengok kanan, tengok kiri, dia tak jumpa siapa yang boleh tolong dia melainkan Allah. Lalu dia kembali kepada Allah. Balik kepada Allah. Allah nak suruh kembali kepada dia. Sebab tu Allah bagi kesusahan dan kesempitan hidup. Maknanya Ustaz, pasangan baksa dan darah ni memang berulang-ulang, betul. Makna daripada dulu sampailah sekarang al-ba'sa wad-dharra ni, kesusahan dan kesempitan hidup Allah akan bagi senantiasa supaya kaum ini ingat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat ketika mereka ditimpa azab kami. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya mereka ni bila ditimpakan kesusahan, mereka pun insaf dan takut. Tapi tak berlaku lagu tu.
kecuali satu kaum je kalau kita pernah belajar. Kaum apa? Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus. Bila Allah nak timpakan azab, mereka dah mula rasa takut kepada Allah, pakat keluar ramai-ramai minta ampun, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan mereka. Kaum lain tak. Mereka malah dengan keingkaran dan kedegilan mereka, Allah bagi peringatan macam Fir'aun. Tak. Bagi kemarau, sungai Nil pun jadi kering, bagi belalang, tanaman jadi rosak, bagi ribut taufan, bagi katok masuk dalam, macam-macam Allah Ta'ala bagi, tapi mereka tetap tidak. Zaman Fir'aun tu Allah uji macam-macam, tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah. Dan memang Fir'aun sebab pekat minta tolong dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuma bila Nabi Musa doa turun hujan, dia kata memang kebetulan dah tu sebenarnya nak turun. Kebetulan aku minta dengan Musa, dia minta doa, lepas tu turun. Kalau dia tak minta pun turun juga. Kebetulan dia tu. Ni pesing perangai orang kafir. Baik, jadi sepatutnya mereka ni bila ditimpakan kesusahan kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka telah keras. Yang sebenarnya hati mereka keras. Jadi mereka lupa nak berdoa kepada Allah sebab hati mereka keras. Ditimpa kesusahan setara mana pun, dia kata tak apa, kita boleh handle. Tak apa, kita boleh handle. Dia lupa nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala tak sebut, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang telah mereka lakukan. Jadi syaitan kata mu betul mu tak payah minta dengan Tuhan, kamu boleh handle benda ni. Dia pun akhirnya makin kuat sifat kufur dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, cuba perhati iktibar perkara ni, perhati elok-elok, cuba tengok pula keadaan hidup kita pada hari ni. Apa Allah Ta'ala sedang uji kita dengan wabak penyakit? Ya. Allah uji kita dengan banjir di tengah tempat? Ya. Allah uji pula kemarau dengan setengah-setengah tempat? Ya. Macam-macam Allah uji kita. Sepatutnya kita ni bila Allah uji, kembali kepada Allah. Tapi hati keras. Hati kau keras, dia panggil. Hati kau keras. Roy. Roy. Tak tambah lagi Roy belakang tu. Roy, hati kau keras. Maknanya apa? Allah uji setara mana pun, dia tak kembali kepada Allah. Degil. Tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduk sebalik, tak apa aku boleh handle. Tak apa aku boleh handle. Lupa nak tanda tangan, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Di sini kunci dia adalah khalal pada akidah. Khalal tu maknanya kecacatan pada akidah kita. Kecederaan, kecacatan, kekurangan. Maknanya dari soal akidah. Pasal apa? Bila manusia ni akidah dia tidak mantap, tauhid dia tidak mantap, dia beriman kepada Allah tapi dia tak rasa Allah lah yang maha berkuasa. Dia tak khabar Allah Ta'ala lah yang maha menolong dia, yang maha mengetahui, maha mendengar, maha bijaksana, maha perkasa, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Quddus, As-Salam. Semua tu nama-nama Allah tu mengandungi makna-makna dia. Yang mana kalau dia betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil dia melupakan Allah di saat dia mengalami kesempitan hidup. Tapi apabila dia tak kembali kepada Allah di saat dia susah,
Ini menunjukkan dia belum kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagai contoh, kita dah sebut sebelum daripada ni soal tauhid, soal akidah. Ada orang bila dia susah, dia seru nama selain Allah. Tak kisahlah nama tu nama patung ke, nama berhala ke, nama orang ke, nama wali ke, nama apa, dia seru selain dari Allah. Bila dia susah, dia seru nama orang ni. Dia baca mantra-mantra panggil orang ni. Apakah kehendak dia di saat dia minta tolong dengan orang tu? Kehendak dia apa? Nak dibantu. Apakah kehendak dia tu? Tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malah lebih lagi. Kalau dia kata nak suruh fulan bin fulan, orang tu dah mati. Orang mati ni tidak mendengar, tidak melihat, tidak hidup, tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu sebab dia mati. Sedang Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, Maha berkuasa. Bila dia buat segala-gala, Maha bijaksana. Apa yang kamu nak di saat kamu mohon bantuan tu, Allah mencukupi semua yang kamu hajatkan. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai penolong kamu. Tapi orang yang hati dia keras dan syaitan dah bagi indahkan kepada dia, dia lupa kepada Allah. Dia anggap orang yang dia seru tu, makhluk yang dia seru tu boleh bantu dia. Kalau kita kata, kalau pun hujah tu kita terima, kalau dah ni kita tak terima, tapi kalaulah hujah tu dia terima, tetap saja bila dibanding kepada Allah, patutnya kepada Allah lah dia minta tolong. Maknanya kalau betul wali tu dengar, kalau betul wali tu hidup, kalau betul apa yang dia minta tu ada dekat dengan dia, sebagaimana dia tengok orang hak sehat, orang hak hidup, boleh kecek, boleh dengar, boleh cakap, boleh buat apa, tepi dia ni, dia boleh minta tolong dengan orang ni. Kalau betul sekalipun, kalau lah ni, tak kalau lah ni, iftiradiyah dipanggil, cara nak suruh faham. Kita tak kata memang ada, memang tak ada pun i'tiqad kita. Cuma kalau dia percaya ada, tapi dia dalam keadaan dia betul-betul kenal Allah, tetap dia tak akan minta dengan orang yang dia kenal, kerana Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, kesempurnaan manakah lagi yang kita harapkan sehingga orang ni dia lupa kepada Allah di saat dia susah? Inilah yang telah berlaku kepada orang-orang yang kafir dulu. Allah Ta'ala kata selepas daripada itu, ayat yang ke-44, falamma nasu ma dhukiru bih, apabila mereka lupa apa yang telah diperingatkan mereka dengannya. Jadi bila diberi peringatan, dia makin lama makin lupa. Bagi susah dia tak ingat juga kepada Allah. Baik, kalau susah pun kamu tak ingat, maka Allah Ta'ala pun buka pula pintu kesenangan. Tujuan apa? Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, akhadnahum, kami timpakan kepada mereka, baghtatan, secara mengejut, yakni bala bencana yang membinasakan itu datang secara mengejut,
fa akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tiba-tiba mereka pun berputus asa. Jadi kena beringat, setelah mereka tak ingat waktu susah, Allah hantar pula kesenangan. Tujuan Allah hantar kesenangan ni maknanya apa? Supaya mereka ni layak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil apa? Istidraj. Ni ayat dia ni. Salah satu daripada ayat yang menunjukkan Allah ni dia memberi kesenangan untuk menghukum. Untuk menghukum. Menghukum siapa? Menghukum orang yang kafir. Allah juga bagi kesenangan kepada orang Islam. Tapi tujuan dia untuk memberikan nikmat. Kerana orang Islam ni bila dibagi dia bersyukur. Maka lama-lama nikmat tu menjadi pahala untuk dia. Adapun orang kafir diberi nikmat bukannya untuk memberi nikmat. Tak. Oleh kerana dia pada mulanya diberikan kesusahan, dia lupa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia nikmat supaya dia bergelumang dalam dosanya, lalu diazab, diturunkan, ditimpakan azab secara tiba-tiba, maka mereka pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man wasqala al-Hasan al-Basri. Ni buka pintu kemewahan tu dari sudut apa? Diberikan harta, anak-anak dan rezeki. Kita tengok orang ni tak baik pun, semayang pun tak. Setengah tu orang kafir terus. Tapi dia punya nikmat kemewahan, dia tunjuk dalam Facebook tu, dia tunjuk dalam IG dia, dia tunjuk dalam TikTok dia. Tidur pun atas piti. Tidur atas duit. Kayanya, tunjuk kereta, tunjuk rumah, tunjuk apa. Sebenarnya kemewahan ni bukannya ukuran keredaan Allah. Kita kena faham yang tu. Kemewahan ni bukannya ukuran keredaan. Pasal orang yang paling Allah sayang pun Allah tak bagi kemewahan. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ashaddan nasi ibtila'an humul anbiya thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berat ujian dia dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Paling berat ujian dia. Kemudian orang yang paling baik, paling serupa dengan nabi, kemudian yang paling serupa dengan nabi. Maknanya makin kita sama dengan apa yang dilakukan dan diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makinlah kita diuji. Tujuan uji tadi apa? Supaya makin kita diuji, makin kita rendah pada Allah. Jadi kemewahan bukannya ukuran keredaan. Jangan pernah kita orang kata seperti mana, fa ammal insanu idza mabtalahu fa ammal insanu idza mabtalahu apa tu, wa na'amahu tu bila ammal insanu idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan wa amma idza mabtalahu Allahu akbar. Ni tak mari hari ni. Manusia ni apabila diberikan kemewahan, dia kata fayaqul wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ayat tu dah Allahu akbar. Ni tak mari pula hari ni. Surah Al-Fajr. Ni tanda penuaan tuan-tuan, tanda penuaan.
Tua dah panggil. Tak ingat banyak perkara tu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Tinggal kata tak mari rabbuhu tak ni. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Surah Al-Fajr ayat 15. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Allah Ta'ala jawab ke situ. Adapun manusia, bila dia diberi nikmat oleh Allah, bila Allah uji dia, lalu Allah uji dengan kemuliaan dan kenikmatan, dia pun kata, Allah muliakan aku. Bila dia diuji dengan kesempitan, disempitkan rezeki, dia kata apa? Tuhanku hinakan aku. Allah Ta'ala kata, kalla. Jangan fikir lagu tu. Jangan kata lagu tu. Tidak lagu tu. Tidak sebagaimana kamu fikirkan. Bahawa kenikmatan tu tanda Allah muliakan. Dan kesempitan hidup tu tanda Allah hinakan. Tidak lagu tu. Kalla. Hak sebenarnya lagu mana? Hak sebenar-benarnya lagu mana? Hak sebenar-benarnya Allah uji supaya manusia ingat kepada Allah. Ini ayat kita baca hari ni. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Patutnya bila datang kesusahan tu, mereka pun rendah diri, tunduk kepada Allah. Jadi Allah nak dengan ujian tu kita tunduk dan merendah diri kepada Allah. Berbahagialah orang yang tahu maksud sebenar di sebalik ujian. Dan Allah juga berkehendak di balik kesenangan itu kita bersyukur. Juga merendah diri kepada Allah lah. Syukur pun maknanya kita ni tunduk ke Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tujuan daripada nikmat pun supaya bersyukur. Tapi sebaliknya kebanyakan manusia ni tidak bersyukur. Ramai di kalangan manusia tidak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sangat sedikit dari hamba yang bersyukur. Hak ramainya, majoritinya apa dia? Majoritinya bila senang lupa kepada Allah. Ini majoriti. Kebanyakan, bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka tidak beriman. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tak tahu. Kebanyakan mereka tidak faqih, tidak berfikir. La ya'qilun. Macam-macam Allah Ta'ala kata, kebanyakan manusia dia tak sedar tujuan sebenar di balik kesusahan dan kenikmatan. Padahal kenikmatan untuk disyukuri, kesusahan untuk sabar, untuk bersabar dengannya. Dua-dua tu, syukur dengan sabar adalah sifat tunduk kepada Allah. Itu yang utama. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan syukur ataupun dengan sabar. Kedua-duanya adalah tunduk dan merendah diri kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Bukankah rendah diri itu? Kalau kita kata sabar, alhamdulillah ya ala kulli hal, aku sabar ya Allah. Bukankah itu ketundukan diri kepada Allah? Jadi itu maksud paling utama sekali. Dan benar ni berlaku pada semua rasul-rasul. Semua umat-umat yang diutuskan kepada mereka rasul. Tapi natijah akhirnya dia lupa. Falamma nasu ma dzukiru bihi
apabila mereka lupa kepada apa yang diberikan peringatan kepada mereka. Apa dia? Lupa kepada apa yang diberi peringatan. Lupa kepada Allah. Lupa kepada beriman kepada Allah. Maka kami buka pintu kesenangan dan kemewahan. Anak ramai, harta banyak, tubuh badan sihat. Macam-macam. Sehingga dia pun asyik dalam kesenangan. Istidraj. Sebab tu kalau nak tahu nikmat kita ni, kalau orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak beza nikmat yang kita dapat ni, nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi ataupun istidraj daripada dia? Nikmat yang bersifat baik atau nikmat yang bersifat istidraj? Macam mana kita nak tahu? Jawapan dia, kita kena tengok implikasi ataupun apa yang berlaku kepada kita setelah daripada menerima nikmat itu. Kalau makin kita dapat nikmat, makin kita taat kepada Allah, ketahuilah dia dalam bab la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Makin kita taat, makin bertambah nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita tengok kita, alhamdulillah, semaya okey, puasa okey, maka dia termasuk dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Tapi makin dapat nikmat, makin jauh daripada Allah. Makin tak semayang, makin kaya. Makin tak puasa, makin kaya. Dulu tutup aurat, susah hidup. Lah ni buka aurat, tonjok sana, tonjok sini, tunjuk situ, tunjuk sini, makin dapat murah rezeki. Maka itu bukan nikmat, itu nama dia istidraj. Supaya apa? Supaya manusia ni makin lama makin lupa. Istidraj ni bukan jadi dengan nikmat saja. Bukan dengan harta saja. Istidraj ni juga boleh jadi dengan pengikut, follower. Makin dia sesak, makin ramai ikut dia. Sehingga dia tak rasa dia salah. Istidraj juga tu. Makin ramai orang kata, betul, tak apa Ustaz, kita sokong Ustaz, jangan bimbang, kita akan berpertahankan. Padahal hak dia kata ni betul-betul dah salah. Bila kita compilekan dia, kemudian kita buat comparison pula, perbandingan menurut metodologi Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ni akan banding riwayat ni dengan riwayat yang lain. Ada tak riwayat ni bertentangan dengan usul agama? Ada riwayat ni bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Jadi kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, maka kita tolak riwayat orang ni. Kaedah Ahlul Hadis, dia buat perbandingan. Orang ni pula sifat dia lagu mana? Ada pernah tak dia menipu? Kalau dia menipu, maka dia ni dikira orang tertuduh dengan sifat menipu. Tu menipu dalam kehidupan dia biasa. Menipu dalam soal gapo? Cakap, menipu dalam soal gapo? Menipu CJ ke, menipu cerita ke, menipu benda tidak hadis. Kita panggil muttaham bil kadzib. Dia ni dituduh dengan sifat menipu. Maknanya dia tidak terbukti menipu dalam hadis, tapi dia telah terbukti menipu dalam selain hadis. Oleh kerana tu ulama panggil dia ni muttaham bil kadzib. Dia ni tertuduh dengan sifat menipu. Kerana sifat menipu yang terbukti pada benda lain dibimbangi akan dibawa dalam sifat hadis ke dalam hadis Nabi. Maknanya dia dah terbukti menipu dalam benda lain, kita bimbang dia menipu juga dalam hadis Nabi. Maka kita panggil ni muttaham bil kadzib. Ulama hadis dia buat kategori lagu tu. Tapi kalau orang tu dah menipu dalam hadis, jelas dia kata hadis palsu, maka ulama panggil dia ni kadzab. Bukan tertuduh lagi dak, memang pemalsu hadis, penipu, pendusta. Jadi
Ada orang kadang-kadang dia memiliki sifat macam ni, jelas-jelas dia nampak, tapi Allah uji dia. Allah uji pengikut dia. Jadi makin ramai follower dia, makin ramai pengikut dia, makin ramai orang defend dia. Kita sayanglah kepada dia, kita bimbang. Sepatutnya kalau dia orang soleh, orang baik, semoga Allah Ta'ala bagi hidayat kepada dia, agar dia sedar apa yang dilakukan itu bertentangan dengan kehendak sebenar syariat. Moga-moga dia bertaubat kepada Allah, moga-moga dia insaf dan membetulkan balik apa yang kesilapan yang telah diajarkan. Tapi kalau tidak begitu, berlaku begitu, makin ramai follower, makin keluar benda-benda pelik pula. Kau sehari kau berat, kau sehari kau berat. Maknanya apa? Istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia lupa kepada kebenaran. Ini juga boleh jadi istidraj. Istidraj juga boleh jadi dari sudut kesihatan. Dia ni buat kenaya kat orang. Orang hak dia buat naya, kau sehari kau lemah, kau sehari kau sakit. Dia pula kau sehari kau sihat, kau sehari kau sihat. Nah, orang hak menikah, kahwin dengan secara sah, kejap-kejap kena kecil manis lah, darah tinggi lah. Padahal nikah ni dengan cara yang syar'i. Tapi hak mak duk main zina dan sebagainya tu, minum arak lagi. Rokok, arak, makan judi, cukup lekat. Main perempuan, cukup lekat. Tapi kau sehari kau sehat, kau sehari kau sehat. Nah, kau tua kau menjadi. Kau tua kau menjadi. Istidraj. Kena ingat ayat ni, Allah Ta'ala ni tunjuk kita ni, adanya orang ni bila dia lupa kepada apa yang Allah Ta'ala peringatkan, Allah bagi kepada mereka kenikmatan dan juga kemewahan. Jadi kena beringat, kayu ukur kita dengan keredaan Allah ni bukan duduk pada kemewahan, bukan duduk pada kesihatan, bukan duduk pada follower yang ramai. Kayu ukur kita dalam soal keredaan Allah ialah selama kita menepati apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui baginda utusan dia. Kalau kita agak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni utusan Allah, maka disitulah kayu ukur kita menentukan. Kalau kita ikut Rasul serupa dengan yang Allah Ta'ala ajarkan, tiba-tiba Allah bagi nikmat, alhamdulillah, Allah redha. Tapi kalau kita buat gitu juga, Allah bagi ujian pun kita sabar, maknanya Allah nak suruh kita lagi dekat kepada Allah. Kayu ukur kita pada sifat apa kita lakukan dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Jadi kena hati-hati dalam istidraj ni. Kita hari ni alhamdulillah, Allah dah mudahkan kita. Sekolah pun baru buka semalam dekat Selangor ni lah. Kelantan tak buka lagi dan beberapa negeri masih lagi belum buka. Kes masih lagi ada banyak. Tapi Allah Ta'ala ni nak tengok kita. Hari tu dia uji kita sebanyak mana orang duk berdoa. Alhamdulillah, masuk ujian tu pemimpin kita ajak rakyat supaya berdoa kepada Allah. Pada saya, isu peribadi dia tu kekal, isu peribadi dia, kita pun biarlah dia tanggung apa yang dia buat, ataupun sebaliknya kita pun tak tahu, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dari sudut kebaikannya, dia ajak rakyat berdoa kepada Allah di saat kita lemah susah. Itu adalah benda yang sangat terpuji. Pasal apa? Indikator tu dia ajak kita berdoa. Biarlah orang nak kata politik dan sebagainya, kurang-kurangnya bila rakyat ni susah, dia ajak manusia kembali kepada Allah. Berbanding dengan orang yang mana bila rakyat dia susah, dalam kesusahan, dia lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah. Hari ni kita minta lah orang-orang yang berada dalam sifat, orang yang ada berkuasa. Memang kita tak mampu nak lawan pandemik. Sekurang-kurangnya kita ajak manusia kembali kepada Allah.
atau kalau kita tak mampu nak menamatkan pandemik secara total, maka sekurang-kurangnya kita berjaya mengajak manusia kembali kepada Allah. Kerana itu tujuan Allah bagi ujian itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat 42 kita baca tadi. Kan? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Setelah daripada orang zalim itu lupa kepada peringatan Allah, dan setelah Allah bagi kepada mereka nikmat yang melimpah-limpah, lalu datanglah azab kepada Allah, azab dari Allah kepada mereka dalam keadaan mereka lupa tu. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya. Apa makna terputus keturunannya ni? Ni? Tak ada zuriat. Maknanya mati habis. Mati semua. Orang yang ditimpa bala oleh Allah Ta'ala sebelum daripada ni, Allah Ta'ala tak simpan sikit pun. Mati tu tak ada zuriat langsung. Mati tak ada peninggalan. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maknanya dibinasakan dari akar umbi dia. Dari asal keturunan, tak ada meninggal seorang pun. Bila Allah Ta'ala timpakan azab, yang tu kita kena beringat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tengok tamadun yang dulu hebat, gah, tiba-tiba hancur, tak meninggal satu pun, tak meninggal. Maknanya beratlah azab Allah ni. Kaum Sadum, kaum Nabi Lut, hancur, meninggal laut mati. Madain Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, hancur, tinggal bukit-bukit je. Mayat-mayat semua bergelimpangan, tak kira tua, tak kira muda, hancur habis. Ni Allah ni bila dia mengazab, dia azab dengan sekeras-keras azab. Dan itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Faqdi'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman. Ni hak ni bagai pelik juga ni, bagai pelik juga ni. Bila Allah cerita tentang azab dia kepada orang yang zalim, tiba-tiba Allah tutup dengan kalimah alhamdulillah. Ni pelik ni, pelik. Pelik dari sudut orang yang mana tak faham lah. Bila ada musuh Allah mati, kita berkata alhamdulillah, dia kata, boleh kata begitu. Dia orang mati, boleh kata syukur. Pernah tak kita ucap syukur pada musuh-musuh Allah bila dia mati? Lalu bila kita kata alhamdulillah, orang hok memang geng-geng apologetik ni, geng-geng orang harmoni terlebih. Pada dia orang kafir dengan orang Islam ni, kita ni sahabat baik ni. Walhal orang tu musuh Allah. Orang tu musuh Allah. Contohlah kalau kita kata tiba-tiba siapa hak paling kuat lawan Islam, Khomeini dulu mati. Khomeini lah golongan Syiah, ataupun hak dulu kita sebut Qasim Sulaimani. Tahu Qasim Sulaimani? Hak mati di Iraq. Mati di Iraq, dia ni daripada panglima tentera Syiah Iran, tentera revolusi. Darah umat Islam di Syria, di Iraq banyak tertumpah hasil perancangan dia. Bila dia mati tu, orang di Syria ni, dia mati di Iraq, asal dia di Iran, dia mati di Iraq. Orang di Syria ni keluar dari rumah bagi manisan kepada jiran-jiran sebagai tanda syukur dia mati.
Tapi tempat kita kata apa orang ni. Nah, setengah-setengah dia puji pula orang tu mati. Jangan bergembira dengan musuh Allah. Sepatutnya kita gembira dengan kematian dia. Dia mati itu satu keamanan bagi umat. Sebagaimana Allah Ta'ala dia kata dalam Quran sendiri, waktu Allah binasakan orang-orang zalim ni, Allah Ta'ala kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji bagi Allah yang telah membinasakan orang-orang yang zalim. Zalim dari sudut mana ni kena betul balik lah. Orang kita ni kalau zalim dia nak nampak politik je. Zalim yang paling utama ialah zalim dari sudut agama. Zalim dari sudut agama. Lepas tu kalau orang-orang yang buat ajaran sesat tiba-tiba mati, kita kata Alhamdulillah. Pasal apa? Dengan matinya dia tertutuplah pintu kesesatan. Dengan matinya dia tertutuplah pintu kesesatan. Baru ni hak mati mana? Sweden. Pelukis karikatur yang hina Nabi SAW. Dah beberapa tahun dia duduk dalam perlindungan polis. Orang nak pergi kepada dia pun tak boleh. Tapi akhirnya dia mati, berlanggar aksiden, kemudian terbakar. Rentung, mati. Hak polis pengiring dia pun mati juga. Jadi kita kata Alhamdulillah. Matinya seorang yang telah mencaci maki Nabi SAW. Dunia pun rehat daripada dia, umat pun rehat daripada dia. Ingat dunia tak takut ke bila orang buat lagu tu? Takut Allah Ta'ala timpa bala. Dia ni seorang ni, Allah Ta'ala timpa bala. Jadi sebab tu bila dibinasakan orang-orang yang zalim ni, Allah Ta'ala kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab dengan kebinasaan mereka, dengan kematian mereka, Allah menyelamatkan bumi dari ditimpa bencana. Tapi kalau kita royak lagu ni kat orang kan, dia kata apa? Sepatutnya kita kena kata rest in peace. Orang kafir ni kita kena kata rest in peace. Rest in peace. Betul ke lagu tu? Allah ni waktu dia binasa kau kafir, dia kata Alhamdulillah. Dan ni Allah kata ni, bukan kita kata, Allah kata. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya. Dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji tertentu bagi Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Nak kata apa lagi? Jadi kita ni betulkan balik kita punya pemikiran kita. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum. Kemudian Allah kembali mengingatkan kita kepada tauhid. Orang yang zalim ni maknanya orang yang mengajak kepada kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Boleh tak kita doa kepada orang yang zalim ni, orang yang mengajak kepada kebatilan ni, mengajak doa kepada dia kebinasaan? Kau patutnya kita doa dengan hidayat tu. Sepatutnya kita doa hidayat lah dulu. Ya Allah, berilah hidayat petunjuk kepada dia. Ya Allah, kembalikanlah dia kepada landasan yang benar. Sebab dia orang baik, dia ramai pengikut, dia ramai orang yang ambil faedah daripada dia. Berilah petunjuk kepada dia. Tapi kalau sampai satu tahap bila dah akhir tu, tak lagi, terlalu banyak kesesatan yang dia bawa, maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hentikanlah kezaliman itu, hentikanlah kesesatan itu dengan apa yang Allah Ta'ala rasa layak baginya. Pasal apa?
pasal kesesatan. Kita tak nak kesesatan tu berlaku. Sebab orang ni kalau kebatilan ni kalau dibiarkan kadang-kadang dia makin merebak, makin membara. Begitulah juga kekufuran dan kesyirikan. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita dan zuriat keturunan kita, jaga agama kita di atas keimanan kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Baik. Pelaku bid'ah. Bid'ah ni kena tengok kategori dia. Ada bid'ah dari sudut akidah, ada bid'ah dari sudut amalan. Bid'ah dari sudut akidah ni seperti bid'ahnya Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah. Semua puak-puak ni buat benda baru dari sudut akidah. Keimanan mereka menyelisih keimanan ahli sunnah wal jamaah yang berfandukan, bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ni berat. Sebab tu Jahmiyah, Jaham bin Safwan, siapa dia dah bunuh dia tu, dia bergembira dengan matinya Jaham bin Safwan. Pasal apa? Sebab orang ni telah menyesatkan akidah umat. Jadi dalam bab akidah tu memang kena tegas lah, strict lah. Adapun dalam bab bid'ah dari sudut amalan semata-mata, dia ajar benda-benda yang sekadar amalan tapi tidak mendatangkan kesyirikan. Buatlah amalan begini. Sekadar buat amalan, marilah kita mari kumpul ramai-ramai, kita baca zikir sekian-sekian ramai-ramai. Benda-benda amalan begitu. Tidak diiringi atau tidak sertai dengan kepincangan akidah. Yang tu ringan. Tu ringan sikit. Banyaknya pak kita ni amalan dia. Banyak pak kita ni amalan dia. Cuma kalau tidak dibiarkan, dia boleh masuk elemen akidah. Mula-mula dia buat amalan sekian. Kemudian dia kata wali ni mari, nabi mari. Kemudian dia percaya pula ke hadiran tu. Kemudian dia minta pula, dia pergi kepada. Asalnya mungkin dia buat kumpulan zikir ramai-ramai, tapi kemudian datang. So kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala jagalah umat Islam ni daripada kesesatan. Caranya tidak lain dan tidak bukan kembali kepada Al-Quran dan jaga As-Sunnah berdasarkan kefahaman para ulama yang soleh, yang betul, terutamanya para sahabat lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah melenyapkan pendengaran, penglihatan kamu, dia tutup pula hati kamu, ada tak Tuhan selain dari Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kamu? Tauhid. Ada tak Tuhan lain selain dari Allah yang berkuasa? Kalau sekiranya Allah tarik penglihatan, pendengaran, hati kamu Allah tutup, ada tak lain daripada Allah? Jawapan dia tak ada. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Lihatlah bagaimana kami mengulang-ulang, kami berulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran kami dengan berbagai cara. Dalam pada itu mereka tetap juga berpaling ingkar. Qul ara'aytum in akhadallahu in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Dan katakanlah wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu jika datang kepada kamu azab Allah dengan tiba-tiba atau terang-terang setelah diperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya? Maka siapakah yang akan binasa selain dari kaum yang zalim? Kaum yang zalim di sini adalah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berbuat syirik kepada Allah.
Kerana Allah kata dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itulah sebenar-benarnya kezaliman yang besar. Jadi syirik yang sebenar adalah zalim yang sebenar adalah kesyirikan. Hak tu hak paling kita nak lari daripadanya. Hak kita paling takut dan hak Nabi paling takut. Nabi paling takut terhadap umat dia adalah syirik. Syirik pula yang tersembunyi. Asyirkul khafi. Kita dah jelaskan sebelum daripada ni. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dalam agama. Mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala taufikkan kita. Selain daripada jaga akidah kita, Allah jaga amalan kita. Dan Allah Ta'ala jaga keluarga kita dan amalan-amalan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita semua. Wallahu Ta'ala alam. Ada soalan ke saya ni? Nampak ada 2-3 kali nampak naik dekat Facebook Ustaz tu. Tengok. Doa kepada orang zalim tadi. Kalau doa daripada kezaliman ni, kalau yang ikut kepada doa Asiyah isteri Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Itu siapa doa lagu tu? Asiyah isteri Fir'aun. Dia doa supaya jangan kami ni kena orang-orang zalim. Orang zalim jangan buat nanya kami. Kita juga boleh doa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Jadi kita tak nak kita bersama dengan dia, kita juga tak nak dia ni mempengaruhi kita. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumi zalimin. Tapi janganlah baca doa tu sebut Fir'aun. Sebab Fir'aun dah tak ada dah. Cuma nak ayatnya iktibas ayat tu. Iktibas ni maknanya kita ambil uslub tu, yang maknanya ya Allah, selamatkanlah kami daripada orang-orang yang zalim, dan jangan engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya ayat-ayat ni kembali kepada orang yang syirik lah. Ya. Selain daripada kita doa ketetapan di atas ajaran yang benar. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.